Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu nak ajar kamu tentang setup dan operation, di mana topik ini adalah topik yang kelima di dalam CNC milling. So, topik ini adalah berkenaan tentang membuat penyediaan sebelum dan selepas menggunakan CNC milling. So, okay, step pertama ialah pre-start, di mana step ini sangat penting untuk keselamatan kamu. So, sebelum memulakan mesin, periksa dulu ataupun memastikan tahap minyak di dalam mesin CNC ataupun CNC milling. So, periksa manual penyelenggaraan mesin. Jika anda tidak pasti mengenai cara sebelumnya, pastikan kawasan kerja tidak mengandungi sebarang alat ataupun peralatan yang longgar. So, kalau peralatan yang longgar ni boleh menyebabkan bahan kerja mudah rosak. So, pastikan juga bekalan udara yang cukup dan pemanfaatan dihidupkan dan tekanan memenuhi keperluan mesin. Okey. Dan yang kedua, step kedua adalah start home. Mana kamu perlu menghidupkan mesin tersebut selepas kamu buat pemeriksaan keselamatan lah sebelum ni. Okey. Dan yang ketiga adalah load tool. Okey, load tool ni adalah masukkan semua alat yang diperlukan di dalam mesin CNC ke dalam korosel alat mengikut urutan yang disenaraikan dalam senarai alat program CNC. Kemudian masukkan vice. Okey, vice ni seperti di dalam video ni lah. Okey, letakkan pada bahagian menjadikan mesin diskop dan diketatkan. Okey, yang kelima adalah how to set offset. How to set work offset. Okey, set work offset ni. Work offset ni adalah memastikan kedudukan mata alat kepada bahan kerja. Paksi Z, X dan Y adalah kosong. So, terdapat beberapa peralatan yang digunakan untuk mendapat kedudukan WCS pada benda kerja, iaitu edge finder, iaitu sebelah kiri kamu, dan juga prop. Prop adalah sebelah kanan kamu. Penggunaan edge finder adalah cara atau kaedah yang lazim digunakan. Okey, so mostly edge finder ni digunakan di dalam kebanyakan mesin CNC lah, di dalam kilang pengeluaran. Dan kegunaan prop pula lebih berketepatan tinggi, akan tetapi kos dia lebih mahal berbanding edge finder. Okey, selepas dah on mesin apa semua, berikut merupakan langkah untuk set WCS menggunakan edge finder jika WCS tersebut berada pada bucu benda kerja. So, pasangkan edge finder, ni adalah edge finder, 10mm pada tool holder dan spindle, dan putarkan spindle pada kelajuan 500 RPM. Kemudian gerakkan edge finder ke benda kerja pada paksi X. Dan pastikan badan di atas bawah edge finder berpusing secara bergetar sebelum menyentuh dinding benda kerja pada paksi X. So, pastikan badan itu atas sebelum menyentuh dinding benda kerja pada paksi X. So, sentuh dinding benda kerja secara perlahan sehingga badan atas bawah finder selari. Tarik kembali edge finder agar tidak menyentuh dinding dan sentuh edge finder ke dinding semula. Setelah selarikan, tukar mode handle jog pada 0.1 ratio pergerakan dan gerakan edge finder menyentuh dinding pada satu senggat pada handle jog untuk pengesahan. Masukkan data mesin koordinat untuk paksi X pada ruangan G54X. Lepas tu masuklah nombor yang bersesuaian. Untuk menolak nilai radius edge finder pada koordinat X yang diperolehi. Okey. Dan kaedah kedua untuk membuat work offset ini adalah menggunakan pre-setting machine. Ia berketepatan tinggi dan berpandukan imej pada kamera untuk mengukur. Let's say dalam mesin tu dah ada kamera lah, tapi kos dia agak mahal dan digunakan untuk mengukur panjang dan diameter mata alat dan menjimatkan masa ataupun proses TLO lah.
digunakan untuk pengeluaran pemesanan yang tinggi. Dan yang kedua adalah menyentuh datum benda kerja. So kaedah ini paling lazim digunakan di dalam industri, di mana mesti kita akan ukur sendiri mata alat tu bagi sama dengan bucu ataupun work offset yang diukur lah, ataupun yang dinyatakan di dalam mesin. So menggunakan setter gauge. Kaedah ini juga lazim digunakan di dalam industri, mempunyai ketepatan yang baik dan hanya boleh mengukur panjang mata alat saja. Gauge setter ni boleh diletakkan di atas permukaan benda kerja ataupun permukaan meja. Mata alat ni digerakkan menyentuh setter gauge dan panjang mata alat nilai Z direkod dalam ruangan tool offset pada panel kawalan mesin CNC. Okey, next slide. Dan kemudiannya menggunakan touch probe. Probe style tool setter. Kaedah ini digunakan di industri yang mengeluarkan barangan yang berketepatan tinggi. Alat ini mempunyai ketepatan yang tinggi dan boleh mengukur panjang mata alat dan diameter mata alat. Inilah contoh dia, gambar dia. Okey. How to set tool length offset TLO. Okey. Yang pertama adalah aktifkan mata alat dan hendaklah disetkan TLO. Gerakkan mata alat menghampiri permukaan benda kerja dan perlahan-lahan menyentuh mata alat ke benda kerja. Contoh macam ni. Menggunakan kertas untuk melapik antara permukaan benda kerja. Kalau tengok dalam gambar ni lah. Kemudian buka ruangan tool offset dalam panel kawalan, masukkan nilai Z yang tertera pada mesin koordinat di ruang tool offset. Jika tool 1 disetkan pada H01, dalam program jadi kena isi ruangan H01, contohnya H01 negatif 187.80. Okey, ini kamu dah belajar dah kan? So, cikgu tak payah terang banyak sangat. Kemudian, tekan butang Z home dan tukar alat seterusnya untuk disetkan TLO. Ulang langkah 1 hingga 3 sehingga selesai set TLO untuk semua mata alat. Okey. Okey, yang ketujuh adalah load CNC program. Buat naikkan program CNC anda ke dalam kawalan CNC menggunakan memori USB ataupun CD, ataupun kamu masuk tu depend kepada jenis-jenis mesin CNC lah. Tapi untuk mesin CNC yang kamu guna ni hanya perlu menggunakan nombor ataupun kod-kod yang dimasukkan melalui komputer. Okey. Selepas dah masukkan kod, perlu jalankan dry run. Okey, jalankan program tapi mata alat berada 2 inci di atas bahagian bahan kerja. Kalau kamu tengok di atas ni. Alright. Dan selepas dah pastikan ataupun selesai melakukan drive program, kamu perlu buat run program, iaitu mesin seperti biasalah. Tapi jalankan program secara berhati-hati sehingga program ini terbukti ataupun bebas daripada kesilapan. Dan periksa ciri bahagian dan sesuaikan daftar CDC ataupun TLO yang diperlukan untuk memastikan bahagiannya sesuai dengan spesifikasi reka bentuk. Kemudian selepas dah siap membuat adjust offset as required, keluarkan bahagian ataupun keluarkan bahan kerja daripada mesin dan bersihkan kawasan kerja dan matikan mesin dengan betul dan pastikan membersihkan kawasan kerja dan tinggalkan mesin di alat di lokasi dan keadaan yang asal. Okey, so dalam topik kali ni sepatutnya kamu kena buat apa yang saya ajar ni secara hands on. Akan tetapi disebabkan PKP, so saya ajar kamu secara teori. So cikgu harap kamu fahamlah daripada video yang cikgu tunjuk ni. Semoga kamu semua memahami dan dapat mengaplikasikan apa yang kamu
belajar ni dalam bentuk amali, insyaAllah. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.